Bertemu dengan perawat alternatif yang menggunakan ayat Quran. Semasa pertemuan pertama, perawat menyatakan ada jin dalam badan pesakit. Bolehkah kita percaya? Secara dasarnya makhluk halus ni wujud. Contoh iblis, syaitan. Wajib kita percaya kewujudannya, sebab Al-Quran menceritakan tentang kewujudannya. Bukan kita percaya tentang kekuatannya. Kita percaya tentang kewujudannya sebab Allah mewujudkannya dan Allah mengatakan dia wujud. Iblis, syaitan merupakan kalimat-kalimat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada surah bernama surah Jin. Allah menceritakan tentang makhluk halus. Itu bahasa Melayu. Makhluk halus, mungkin orang bunian. Semua kalimat itu dalam bahasa Quran ialah makhluk bernama jin. Jangan terkejut, mungkin di kelas kita ni pun ada jin. Jangan terkejut. Ada jin, cuma dia tak perlihatkan dirinya kepada kita. Ada sahabat saya, satu ketika dia pun tak nampak jin, tapi satu ketika dia penceramah juga. Satu ketika dia terkejut, pergi ke sebuah surau. Dia tak jangka selama itu, sendat surau. Dia nampak ramai yang berjubah putih di depan, dia tengok ke dia. Ramai di belakang, wanita-wanita pakai hitam semua dengan purdah. Kemudian dia pun tanya kepada AJK, ramai mana ni? Dia pun kata, tak ramai mana? Penuh. Tak penuh pun. Baru dia sedar, subhanallah, dia diam. Lepas dia bagi salam, hilang. Jangan terkejut, boleh berlaku. Tapi alhamdulillah Allah tak nampakkan kita dengan mereka. Nampakkan, takut tak mau main kelas dah. InsyaAllah. Semoga kalau hadir pun mereka yang bagus-bagus dan datang nak mendengar. Tak mustahil, tak mustahil, insya-Allah. Bolehkah kita percaya? Kita percaya sebagaimana yang dinaskan. Ada makhluk itu, ya. Dan bila kita kaji surah jin, memang Allah sebutkan kelompok jin ni dia mempunyai perbezaan-perbezaan, jalan yang berbeza. Itu Quran sebut jin ni jalan yang berbeza. Yang paling jahat jin ifrit. Itu Quran sebut ketika menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman. Siapa sanggup bawa singgah sana Balqis kepada aku sekarang? Siapa boleh bawa singgah sana Balqis kepada aku sekarang? Berkata ifrit, jin ifrit, aku mampu membawa singgah sana itu ya Nabi Sulaiman. Berapa cepat? Oh, kamu duduk belum bangun, dah sampai. Kemudian berkatalah seorang yang diberikan ilmu. Oh, artinya orang yang diberikan ilmu tentang Allah mengalahkan jin ifrit. Dia kata, jika itu kemampuan ifrit, aku lagi cepat. Orang ilmu, berilmu tentang Allah, aku mampu membawa singgah sana itu sebelum matamu berkedip. Oh, lagi cepat. Belum mata berkedip, mata kita akan kelipok. Belum kelipok sekali itu, sampai dah. Uish. Ini bahasa speed, S-P-E-E-D kan. Orang sekarang kan speed. Wi-Fi ni tak ada speed, marah. Ni speed. Belum mata kelipok, download habis dah. Oh, punya lajunya, sampai dah. Speed. Talking about speed. Dah lama dahulu. Di zaman Rasul, about speed dia ambil kira. Siapa lebih cepat? Dah dibincang dah dahulu. Jin ifrit. Ada jin Islam. Surah Jin bermula dengan cerita oleh Allah, telah datang sekelompok jin mendengar kamu membaca Quran. Dan kemudian mereka balik ke perkampungan mereka mengatakan, subhanallah, kami mendengar satu bacaan sebuah kitab yang datang selepas Musa. Mereka beriman. Ada yang tidak. Jadi jalan mereka berbeza-beza. Jadi tidak mustahil makhluk halus ini kadang-kadang mengacau manusia. Tidak mustahil. Sebab itu ada hadis yang disebutkan tentang ain. Sakit berdasarkan pandangan ain. Ada orang tengok kita dengan pandangan jahat.
Pandangan jahat itu kadang-kala merupakan satu harapan dia yang mau kita jadi tidak baik, dan jin membantu dia. Dia panggil ain. Nabi berkata, ada satu kes sama Nabi, oh sahabatmu ni kena ain, sakit pelik, tolong kamu ambil wudu, air wudu itu jatuh ke bawah, tahan, sapu kepada sahabatmu, dia kena ain. Sampai baca. Ini semua hadis-hadis berkaitan dengan makhluk halus mengacau kita. Sebab itu alhamdulillah baginda ajar pada kita amalan-amalan. Amalan yang paling pokok, tuan-tuan dan perempuan, sebagai pendinding diri. Tapi buat ikhlas kerananya. Hasilnya ia pendinding diri, tapi buat ikhlas kerananya. Benda fardu jangan miss. Sebelum bercakap bab wirid, beres yang fardu dulu. Wirid kita bercakap kemudian, selawat kita bercakap kemudian, zikir kita bercakap kemudian, fardu dulu. Jangan lupa tuan-tuan dan perempuan, Nabi bila ada apa-apa masalah, semayang baginda meningkat. Orang kita pula ada masalah tak mau semayang. Nak semayang macam mana? Aku tak khusyuk. Lah, bagusnya jawapan. Nabi SAW semakin banyak masalah, semakin banyak solat. Yang fardu beres dah baginda. Kita bincang yang fardu. Semayang macam mana pun besar masalah, semayang 5 jangan miss. Itu nombor 1. Ditambah dengan sunat-sunat muakkad. Tambah dengan solat hajat pun tak apalah, ada khilaf. Boleh, masih boleh lagi minta Allah bantu. Boleh. Dan di samping itu Nabi ajar pada kita zikir-zikir yang dihimpunkan dalam kitab Al-Maqsurat. Semua kita belilah kitab tu, amal dengannya, sebab ia berdasarkan dalil. Nabi suruh baca pagi dan petang, sehari 2 kali. Amallah sekadar yang kita mampu. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bab sunat, bab sunat boleh kata macam tu. Tak boleh buat sunat semua, jangan tinggal sunat semua. Wajib tak boleh. Tak boleh buat wajib semua, tinggal sikit pun tak apa. Tak boleh. Dia anak ni 3 kali sehari je lah. Tak boleh. Wajib kena buat semua. Sunat tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bab sunat boleh. Dia zikir-zikir yang Nabi ajar, yang boleh jadi pendinding. Amalkan, insya-Allah. Saya pernah bertemu seseorang, dia minta bantuan saya dan saya tak pakar, tak mampu nak bantu sangat. Gangguan pada keluarga yang terdekat. Dan pergi jumpa ustaz ni, pergi jumpa ustaz tu, Allah tak izinkan baik. Penyembuh tu Allah. Kita berikhtiar. Dia pergi jumpa. Yang terkena pun dia pergi jumpa. Allah tak izinkan baik. Akhirnya saya tak ada jawapan. Saya kata subhanallah, jangan putus asa lah. Ya akhi, jangan putus asa, cukuplah. Tak ada apalah saya nak cadangkan pun, tapi dah pergi semua dah. Saya tak mampu, saya bukan pakar, saya mengakui. Cuma saya kata Maqsurat ni okey lah agaknya. Sebab Nabi ajar kan, okey lah, amal lah. Dah jumpa dia pun pakar, saya tak boleh buat apa, saya tak mampu. Semua saya tahu yang ni Nabi ajar. Nabi ajar, saya ingat okey lah. Kemudian lama tak bertemu, mula bertemu semula, dia kata apa? Alhamdulillah doktor, bila amal Maqsurat tak jumpa pakar dah. Alhamdulillah okey. Amal dengan yakin, Maqsurat je, baca pagi petang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan menimpa sahabat saya teruk. Kadang-kadang boleh nampak, dia nampakkan sisik dia, menakutkan. Keluarga menjerit, menakutkan. Untuk saya cerita panjang bab ni lah. InsyaAllah lah. Takut nanti kelas 28 nanti tinggal tak apa orang aja. Cuma dah tanya tu begitulah. Tapi jangan bimbang. Semuanya makhluk dia. Yang gagah perkasa dia. Sebab itu antara hadis saya suka ialah bila turun surah ni, Nabi kata insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Datang apa-apa gangguan, aku tak bimbang, langsung. Sebab surah yang Allah turunkan kepadaku, iaitu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Atau ujung tu kalau ada orang yang hasad dengki, pandang dengan hasad dengki, baca itu tiup pendinding. Aku tak bimbang sebab Allah dah berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan bagi manusia. Apa sangatlah manusia yang berniat jahat, aku berlindung dengan Tuhan Rabbin nas. Oh, rasa confident. Manusia niat jahat, aku minta dengan Tuhan manusia. Apa sangat manusia? Malikin nas, dia raja manusia. Ilahin nas, Tuhan bagi manusia. Aku minta tolong dia. Baca hembus boleh. Nabi ada sahabat sakit, dia baca dia hembus. Ada ketikanya dia ambil air, dia hembus kat air, sapu. Ada masanya dia tiup kat tangan, dia sapu. Boleh? Boleh. Semuanya ada nas. InsyaAllah. Boleh. Yang penting amalkan. InsyaAllah ya.